Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 1 akan membentangkan penyediaan pelan pengajaran. Jadi saya bersama-sama dengan kumpulan saya iaitu saudara Faiz Najmuddin, saya sendiri Muhammad Fazlan, Muhammad Waqiyuddin, Muhammad Jauharul Arifin dan juga Muhammad Izzuddin bin Muhammad Nasir. Okey, kita beralih kepada slide yang kedua iaitu jadual penentu kandungan. Okey, jadi kumpulan kami telah memilih subjek sejarah tingkatan 1 dan tajuk yang kami pilih adalah zaman air batu. Okey, konsep dan istilah yang terdapat dalam topik ini adalah yang pertama, menyatakan maksud zaman air batu. Kemudian 2.1.2 menyenaraikan garis masa zaman air batu. Dan dari nilai kewarganegaraan, pelajar akan dapat menyatakan keperluan menghargai alam sekitar. Okey, jadi fakta dan juga tema bagi zaman air batu adalah sejarah awal negara. Kemudian kemahiran yang akan pelajar dapat adalah elemen asas sejarah dan juga memahami kronologi. Kemudian kaedah yang kami pilih adalah induktif, penyoalan dan juga perbincangan. Kemudian teori dan juga prinsip yang kami pilih adalah menggunakan model ataupun teori expository Ausubel. Kemudian bagi aras kognitif Bloom, pertama mengingati iaitu mengingati maksud zaman air batu. Yang kedua memahami iaitu pelajar akan dapat memahami garis masa zaman air batu. Yang ketiga mengaplikasi. Okey, bagi aras mengaplikasi, pelajar akan dapat menyatakan keperluan menghargai alam sekitar. Jadi bagi mengaplikasi ini maksudnya pelajar dapat berfikir aras tinggi, di mana dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari setelah berjaya menyatakan maksud dan juga menyenaraikan garis masa zaman air batu. Kemudian bagi minggu yang kedua, masih lagi pada tajuk zaman air batu iaitu 2.1.3 menerangkan perubahan zaman air batu akhir dan dapat menghuraikan kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Kemudian pelajar dari sudut nilai kewarganegaraan ataupun KEBAT, pelajar dapat menerangkan kepentingan mengambil iktibar daripada perubahan zaman dalam kehidupan manusia. Okey, seterusnya fakta dan tema masih lagi sama dengan minggu 1 iaitu sejarah awal negara. Begitu juga dengan kemahiran iaitu elemen asas sejarah dan juga memahami kronologi. Kaedah yang sama iaitu induktif, penyoalan dan juga perbincangan. Cuma kami telah menukar konsep ataupun teori iaitu menggunakan teori pembelajaran Jean Piaget. Okey, kemudian aras kognitif Bloom adalah memahami dan juga menganalisis. Bagi aras kognitif Bloom memahami, kami menerangkan perubahan zaman air batu. Dan yang kedua, menganalisis, menghuraikan kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Okey, baik, kita beralih pada minggu yang ketiga iaitu zaman prasejarah. Okey, konsep dan juga istilah yang akan dipelajari adalah menyatakan maksud zaman prasejarah bagi 3.1 dan 3.1.1. Seterusnya 3.1.2, pelajar memberi contoh lokasi zaman prasejarah yang ada di negara kita. Kemudian elemen kewarganegaraan, pelajar dapat menyatakan kepentingan memelihara artifak zaman prasejarah. Fakta dan juga tema ialah sejarah awal negara. Kemahiran iaitu elemen asas sejarah dan juga memahami kronologi. Kaedah yang digunakan adalah induktif, penyoalan dan juga perbincangan.
Teori yang digunakan adalah teori expository ausubel kerana ianya permulaan bagi bab. Kami ingin memberi pendedahan awal kepada pelajar sebelum pergi kepada bab yang seterusnya. Jadi itulah sebab kenapa kami memilih teori expository ausubel. Seterusnya bagi arah kognitif Bloom, dalam pertama aspek mengingati, iaitu mengingati maksud zaman prasejarah. Kedua, mengaplikasi, iaitu dapat menjelaskan lokasi zaman prasejarah di negara kita. Yang ketiga, menganalisis, iaitu menyatakan kepentingan memelihara artifak zaman prasejarah. Okay, jenis pentafsiran yang kami pilih adalah menggunakan kaedah lisan, pemerhatian dan juga buku kerja. Okey, bagi minggu yang keempat, kami telah memilih tajuk zaman prasejarah, iaitu sambungan bagi minggu ketiga. Okey, dalam minggu keempat, kami akan menghuraikan ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah. Yang 3.1.4 menghuraikan sumbangan teknologi zaman prasejarah kepada kemajuan inovasi pada masa kini. Yang fakta dan juga tema adalah sejarah awal negara, kemahiran, elemen asas sejarah dan juga memahami kronologi. Kaedah yang digunakan adalah induktif, penyoalan dan juga pembincangan. Teori dan juga prinsip adalah John Piaget. Okey, bagi arah kognitif Bloom, memahami iaitu menghuraikan ciri kehidupan dan aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah. Aplikasi iaitu menghubungkaitkan sumbangan teknologi zaman prasejarah kepada kemajuan inovasi pada masa kini, iaitu pelajar dapat mengaplikasi kemahiran berfikir aras tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan sambung perbincangan. Untuk slide seterusnya, kita akan tengok berkenaan dengan perancangan pengajaran harian RPH. Baik, untuk tajuk yang kita pilih iaitu zaman air batu. Okey, kemudian untuk standard kandungan dalam RPH itu, standard kandungan kita 2.1 berkenaan dengan zaman air batu. Baik, untuk standard pembelajaran, kita ada 3, 2.1.1 menyatakan maksud zaman air batu, 2.12 menyenaraikan garis masa zaman air batu, 2.1.4 menyatakan keperluan menghargai alam sekitar. Baik, untuk objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat, yang pertama, dia akan dapat menyatakan maksud zaman air batu. Yang kedua, akan dapat menyenaraikan garis masa zaman air batu. Dan yang ketiga, dapat menyatakan keperluan menghargai alam sekitar. Ya. Okey, untuk seterusnya berkenaan dengan RPH, kita mulakan dengan set industri. Untuk set industri ni kita nak uji tentang pengetahuan sedia ada bagi pelajar tersebut. Dalam aktiviti ini, guru memaparkan video yang berkaitan dengan pembelajaran. Di video, guru akan bagi video, pelajar akan tengok. Yang kedua, guru meminta murid untuk kaitkan video tersebut dengan topik pembelajaran. Dan kemudian guru akan menerangkan topik pembelajaran tersebut dengan lebih terperinci. Jadi dalam aktiviti ini dia berkaitan dengan teori kecerdasan pelbagai, iaitu visual dan auditori dan kelajuan penerimaan. Jadi catatannya, bahan batu mengajar ialah video klip. Jadi strategi yang digunakan ialah pemusatan guru dan bahan. Okey, untuk seterusnya, langkah pertama dalam rancangan pengajaran harian iaitu kita tengok kepada standard pembelajaran menyatakan maksud zaman air batu. Dalam aktiviti bagi langkah yang pertama ini, guru akan membimbing beberapa orang murid untuk menyebut maksud zaman air batu
dengan cara bergerak beberapa langkah ke kiri dan ke kanan. Kemudian juga guru akan menunjukkan gambar ais di kutub selatan bagi menggambarkan situasi zaman air batu. Yang seterusnya, guru akan membawa ketulan ais ke dalam kelas dan meminta beberapa orang pelajar tampil ke depan untuk merasa atau memegang air tersebut. Jadi dalam aktiviti ini yang digunakan ialah teori pelbagai kecerdasan, iaitu kognitif, visual dan kinestetik. Dan untuk catatan, iaitu bahan bantu mengajar bagi aktiviti ini ialah gambar dan ais. Yang kedua, strategi yang digunakan ialah pemusatan murid dan kaedah yang digunakan ialah simulasi. Dan nilai murni yang kita dapat daripada hasil langkah ini ialah nilai murni berani. Tak tu. Okey, untuk langkah yang kedua iaitu berdasarkan standard pembelajaran, iaitu menyelarakan garis masa zaman air batu. Okey, dalam langkah ini murid akan diberikan kad yang tertera 1 tahun dan garis masa. Jadi murid perlu duduk secara berteraburan dan perlu bergerak mengelilingi kelas semasa muzik dimainkan. Dan kemudian murid perlu mencari kumpulan yang lengkap yang mengandungi kesemua garis masa apabila muzik ditukar kepada muzik yang lain. Jadi murid perlu menyelesaikan pencarian sebelum muzik ditamatkan. Di dalam aktiviti ini teori pelbagai kecerdasan yang digunakan ialah kognitif, kinestetik dan audio. Jadi untuk catatan, bahan bantu mengajar ialah yang digunakan ialah iaitu kad, speaker dan muzik lagu. Manakala strategi pula yang digunakan ialah pemusatan murid. Dan aktiviti part 21 iaitu think, pair and share. Dan kemudian nilai yang kita dapat daripada aktiviti ini pada langkah kedua ini ialah nilai kerjasama yang dapat diterapkan dalam kalangan pelajar. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya di atas pembentangan itu tadi. InsyaAllah saya Faiz Najmuddin bin Abdul Halim akan meneruskan pembentangan ini pada langkah yang ketiga. Jadi pada langkah yang ketiga ini, isi yang kita lihat pada skrin paparan ini iaitu kita menerangkan perubahan zaman air batu akhir. Jadi aktiviti dalam PTPC yang mana yang pertama sekali iaitu murid menjawab soalan dalam aplikasi WordWall yang diberikan secara individu. Jadi pelajar-pelajar ini akan menjawab soalan lah yang telah dibuat oleh guru di dalam aplikasi WordWall. Jadi seterusnya murid akan menjawab soalan menggunakan iPad masing-masing. Di sekolah memang pelajar disediakanlah iPad untuk memudahkan dalam sesi pengajaran di dalam kelas. Selepas mereka pelajar-pelajar ini jawab, murid ini dibimbing oleh guru dalam sesi perbincangan untuk mendapatkan jawapan. Jadi dalam langkah yang ketiga ini apa yang kita boleh catatkan iaitu bahan bantu mengajar kita menggunakan lembaran kerja dalam sesi menjawab soalan tersebut walaupun menggunakan aplikasi menggunakan iPad dan aplikasi WordWall maka jawapan tersebut perlu ditulis di dalam lembaran kerja. Seterusnya kita menggunakan kaedah ataupun teknik perbincangan lah di antara murid sesama mereka. Dan nilai murni yang kita dapat melalui langkah 3 ini iaitu berani berdikari di dalam diri anak-anak murid tersebut. Okey, selepas langkah ketiga kita adakan satu penutup lah
penutup yang mana kita lakukan selama 5 minit. Yang mana dalam penutup ini kita merumuskanlah sesi PDPC yang kita lakukan. Jadi dalam aktiviti yang kita boleh buat dalam penutup ini, iaitu yang pertama sekali, guru ini memintalah pelajar ataupun murid membuat satu kesimpulan tentang topik yang dibelajar. Jadi membuat kesimpulan yang ringkaslah apa yang difaham melalui pembelajaran yang dia belajar. Yang kedua, guru juga akan membuat satu rumusan akhir mengenai isi pelajaran yang dipelajari pada hari tersebut. Dan yang ketiga, guru akan mengaitkanlah tentang isu-isu semasa ataupun isu pemanasan global yang berlaku pada sekarang ini dan kepentingan menjaga alam sekitar serta mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melalui penutup ini, dalam aktiviti penutup ini, strategi yang digunakan ialah pemusatan guru. Pemusatan guru. Jadi nilai murni yang kita boleh dapat melalui sesi ini iaitu berani. Jadi untuk seterusnya, untuk melihat kepada tahap penguasaan pelajar dalam tajuk ini, kami telah menyediakan satu latihan untuk menilai sejauh mana tahap penguasaan pelajar terhadap tajuk atau unit pembelajaran yang dipelajari. Jadi kat sini yang kami gunakan ialah word wall. Dalam word wall ni kami akan sediakan soalan, maka pelajar dikendaki untuk menjawablah, untuk tengok sama ada pelajar dapat menjawab dengan betul ataupun salah. Jadi kalau ramai yang betul, itu menunjukkan bahawa hasil pembelajaran telah menjadi capailah. Okey, ini lampiran berkenaan dengan aktiviti PDPC yang berlaku dalam kelas. Kalau kita perhati dalam gambar ni adalah Ustaz Lang yang mengajar sejarah. Okey. Okey, jadual banding beza set pengalaman, iaitu kalau pada aktiviti set yang pertama, set induksi menguji pengetahuan sedia ada pelajar. Set kedua, menyatakan maksud zaman air batu. Set yang ketiga, menyeraikan garis masa zaman air batu. Okey, baiklah. Objektif pula, bagi set yang pertama mengetahui pengetahuan sedia ada pelajar dan kaitkan pengajaran baru. Set yang kedua, pelajar dapat menyatakan maksud zaman air batu. Set ketiga, pelajar dapat menyeraikan garis masa zaman air batu. Bagi pendekatan yang berpusatkan guru, pada set yang pertama ialah berpusatkan guru dan bahan. Set yang kedua berpusatkan pelajar, set yang ketiga berpusatkan pelajar. Okey. Dari segi teori pula, set pertama ialah expository Ausubel, set yang kedua Jean Piaget dan yang set ketiga ialah Jean Piaget. Okey, jadual banding beza set pengalaman pula. Set yang pertama kalau pada gaya pembelajaran ialah visual dan auditory. Set yang kedua pula set yang pertama guru membuat perkaitan antara pengetahuan sedia ada pelajar dengan topik baharu yang akan dipelajari. Manakala set yang kedua guru menggunakan BBM yang betul, iaitu gambar dan ais bagi memberikan pengalaman langsung kepada pelajar apabila dilihat dan disentuh. Ini adalah peranan guru. Manakala yang set ketiga ialah guru memberi penerangan yang jelas tentang aktiviti yang akan dijalankan. Pada peranan murid pula, set yang pertama ialah murid menjawab pertanyaan guru dan membuat catatan tentang apa yang disampaikan oleh guru. Set yang kedua, murid melihat dan memegang BBM yang dipersembahkan oleh guru. Yang set ketiga, murid membuat aktiviti yang dijalankan dengan aktif dan perlu menggunakan kemahiran komunikasi. Okey, jadual banding beza set pengalaman pula. Pada gaya pembelajaran, set yang pertama ialah visual auditory, set kedua visual kinestetik, set ketiga
kinestetik, audio, psikomotor. Dari sudut kaedah mengajar, set yang pertama syarahan tayangan video, set kedua syarahan, set ketiga aktiviti kumpulan. Yang seterusnya ialah kaedah penilaian. Set yang pertama ialah lisan, set kedua lisan soal jawab, set yang ketiga penyelesaian tugasan dalam aktiviti yang dijalankan. Terakhir ialah kesimpulannya, ketiga-tiga set pengalaman pembelajaran, guru telah memberi penekanan kepada kepelbagaian pelajar dengan mengambil kira kepelbagaian aktiviti dan juga pendekatan menerusi 3 domain utama, iaitu domain efektif, psikomotor dan juga kognitif. Jadi itu sahajalah daripada kumpulan kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.